Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin kongsikan berkaitan dengan Undang-Undang Pekerjaan di bawah Akta Kerja 1955. Saya kongsikan dalam versi bahasa Malaysia di mana ianya ditulis oleh Hafrizah Ashari ya, dan ianya diterbitkan oleh UTM Skudai pada tahun 2004. Saya ada sertakan linknya di bawah untuk anda mendapatkan buku ini. Kita dapat tahu bahawa sekarang ini ada banyak pertikaian dengan majikan, tapi sebelum kita membuat aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, kita hendaklah mengetahui apakah aduan kita itu berlandaskan ataupun dibenarkan di bawah Akta Kerja 1955. Okey, jom kita tengok apa yang ada di dalam Akta Kerja 1955 ini ya. Bab 1 adalah berkaitan pengenalan, iaitu berkaitan dengan objektif Akta Kerja. Kedua adalah bahagian skop perlindungan ya, iaitu ia melindungi penjawat awam, pekerja separuh masa, pekerja sementara, percubaan, pekerja asing, dan terpakai kepada majikan yang diafiliasikan di dalam akta ini ya. Dan juga terpakai kepada pekerja yang diambil bekerja di bawah kontrak perkhidmatan. Bab ketiga adalah bahagian upah ya. Jadi anda boleh tahu berkaitan dengan perkara-perkara upah ini. Contohnya di dalam ini diberitahu ya definisi upah, apakah yang dikatakan allowance makan kerja lebih masa, cas perkhidmatan, caruman oleh majikan, allowance perjalanan, perbelanjaan khas, ganjaran, bonus, allowance gangguan atau pindah, tempoh upah yang dikatakan yang valid ya di bawah Akta 1955 ini ya, masa bayaran upah dan pembayaran upah atas penambatan kontrak dan sebagainya. Jadi bahagian 4 pula adalah berkaitan dengan waktu kerja ya. Apakah yang didefinisikan sebagai waktu kerja? Apakah staf-staf itu bekerja di dalam waktu kerja yang dibenarkan? Okey, di sini diberitahu juga berkaitan dengan definisi lebih masa. Jadi jam keberapa yang dikatakan bekerja lebih masa dan bagaimana bayaran kerja lebih masa tersebut dikira ya. Had maksimum kerja lebih masa dalam masa sebulan, dan apakah juga yang dikatakan bukan kerja lebih masa. Jadi di sini juga diberitahu berkaitan dengan had maksimum kerja lebih masa sehari. Jadi sekarang ini kita melihat had maksimum kerja lebih masa ini menjadi isu utama ya, di mana banyak syarikat yang mengurangkan kaki tangan. Pada masa yang sama mereka memaksa ya kaki tangan untuk bekerja lebih masa dalam satu hari untuk menyelesaikan kerja-kerja production mereka. Jadi anda boleh merujuk kepada akta ini dan membuat aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia berdasarkan akta yang telah termaktub di bawah Akta 1955 ini. Begitu juga halnya di dalam bab ini berkaitan dengan hari rehat ya. Jadi anda boleh melihat di sini ya, bilangan dan tempoh hari rehat yang dibenarkan. Tempoh hari rehat untuk pekerja shift. Bolehkah hari rehat dikumpulkan, penyediaan jadual dan notis? Dan banyak juga berlaku sekarang ini di mana kaki tangan dipaksa untuk bekerja pada hari rehat mereka ya, kerana pihak syarikat mengurangkan kaki tangan ya. Dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, ekonomi agak sederhana, jadi ada majikan yang menggunakan kaki tangan yang sangat terhad tetapi terpaksa melakukan kerja-kerja di bawah jadual production yang biasa. Jadi kepada anda yang terkesan ataupun mempunyai pertikaian dengan majikan di bawah hal hari rehat ini, anda boleh merujuk kepada akta ini. Detailnya di dalam buku ini dan anda boleh membuat aduan ya. Bab 6 adalah berkaitan hari kelepasan ya. Hak pekerja terhadap hari kelepasan. Berapakah hari kelepasan yang sepatutnya pekerja terima ya dalam masa 1 tahun. Jadi bagaimana pula ya sekiranya hari kelepasan bertindih dengan cuti sakit atau cuti tahunan, sama ada cuti ini diberi gantian ataupun sebaliknya. Jadi anda boleh melihat kepada bab 6 ini ya, hari kelepasan, berkaitan dengan kadar bayaran hari kelepasan, kadar bayaran bekerja pada hari kelepasan, dan bagaimana kiraan kerja lebih masa pada hari kelepasan. Bab 7 juga
menceritakan berkaitan dengan cuti tahunan ya. Jadi di sini diberitahu berapakah bilangan cuti tahunan yang termaktub di bawah Akta 1955 ini ya. Jadi pihak majikan tidak boleh memberi cuti yang kurang daripada bilangan cuti minima yang telah ditentukan oleh Akta Kerja 1955. Diberitahu juga di sini bagaimanakah caranya ataupun sama ada cuti tahunan ini diganti apabila bertindih dengan cuti sakit atau cuti bersalin. Bilakah cuti tahunan boleh diambil? Kesan penambatan kontrak ke atas cuti tahunan. Maksudnya jika kita ditamatkan kontrak cuti tahunan ini mestilah dibuat pembayaran ya, tidak boleh di waive begitu saja. Jadi dari segi pembayaran gaji terakhir itu mestilah dimasukkan bilangan cuti tahunan yang menjadi hak kepada kaki tangan ya. Dan berapakah kadar bayaran cuti tahunan, dan apabila kontrak ditamatkan sebelum sempat mengambil cuti tahunan, apakah cuti tahunan itu dibayar ya. Jadi semuanya ada diperincikan di bawah bab 7 berkaitan dengan cuti tahunan. Bab 8 pula adalah berkaitan cuti sakit lah. Di dalam sini diberitahu syarat-syarat untuk mendapat cuti sakit. Berapakah bilangan cuti sakit tanpa hospitalisation, bilangan cuti sakit jika hospitalisasi ya, dan syarat untuk cuti sakit berbayar ya. Jadi anda boleh melihat kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan cuti sakit ya. Bab 10 pula adalah berkaitan dengan penamatan kontrak perkhidmatan ya, di mana kontrak perkhidmatan mestilah bertulis dan mempunyai klausa penamatan perkhidmatan. Tidak boleh dilakukan penamatan kontrak perkhidmatan secara verbal sahaja ya, tanpa bertulis. Jadi kita boleh merujuk di sini ya, dari segi bagaimana caranya penamatan kontrak dengan notis oleh pekerja, notis oleh majikan, dan atas sebab kenapa pekerja tersebut ditamatkan perkhidmatan ya, dan bagaimanakah caranya pembayaran upah atas penambatan kontrak biasa dan seterusnya. Jadi bab ke-11 pula adalah berkaitan pengurangan tenaga kerja dalam keadaan situasi pandemik COVID-19 ini, di mana banyak ya syarikat-syarikat yang tidak dapat meneruskan operasi mereka. Jadi ada majikan yang ingin mengurangkan tenaga kerja. Jadi kita boleh merujuk dalam bab 11 ini bagaimana caranya untuk melakukan pengurangan tenaga kerja ya. Jadi yang dibenarkan di bawah akta ini adalah berkaitan dengan tindakan pengurangan akibat lebihan tenaga kerja ataupun beberapa situasi yang membenarkan proses pengurangan tenaga kerja. Jadi majikan boleh merujuk kepada perkara-perkara yang dibenarkan di bawah Akta Kerja 1955 ini. Mungkin anda boleh melakukan prinsip LIFO ya, maksudnya last in first out. Jadi anda boleh merujuk di bawah bab 11 ini bagaimana caranya untuk kita boleh menamatkan kaki tangan pekerja ya. Bab 12 adalah berkaitan salah laku. Jika ada salah laku di kalangan kaki tangan, maka kita boleh melakukan tindakan domestic inquiry dan juga melakukan perkara-perkara secara sequence of event ya, supaya kita dapat melakukan penamatan perkhidmatan kepada kaki tangan yang bersalah mengikut akta yang telah ditetapkan. Jadi di bawah bab 12 ini didefinisikan apakah yang didefinisikan sebagai salah laku ya, dan apakah klasifikasi salah laku dan bagaimana siasatan domestik dijalankan. Jadi ini di dalam bab 12 yang merupakan bab terakhir. Jadi anda boleh merujuk di dalam Akta 1955 ini ya. Bukan majikan saja perlu merujuk kepada akta ini, malahan kaki tangan juga perlulah merujuk kepada akta ini supaya anda faham apakah hak anda sebagai kaki tangan dan apakah hak anda sebagai majikan. Di bawah ini juga diberitahu beberapa senarai kes-kes yang menentukan akta ini dilakukan di bawah Akta 1955. Jom kita melihat apakah yang ada di dalam Akta Kerja 1955 ini secara detail ya. Jadi anda boleh dapatkan buku ini, malahan ada dijual di Shopee juga ya. Anda boleh merujuk ke platform Shopee untuk mendapatkan Akta Kerja ini.
Jadi antara kandungannya adalah seperti ini. Ya, Akta Kerja 95 tidak terpakai kepada pekerja sektor awam yang terdiri daripada kaki tangan Perkhidmatan Awam peringkat Persekutuan Negeri, kaki tangan Badan Berkanun dan kerajaan tempatan. Pengecualian ini termaktub dalam Employment Exclusion Order 1976 ya. Jadi anda boleh membaca secara detail ya. Siapakah yang tidak termaktub ataupun tidak dilindungi di bawah Akta Kerja 1995 ini? Ini adalah di antara kandungan di dalam Akta Kerja. Jadi anda juga boleh melihat ya definisi upah tadi ya di dalam bab kedua ini, di mana perkara berkaitan dengan upah ini menjadi isu utama ya, yang sentiasa diberi perhatian oleh staf. Jadi para staf semua boleh membaca di dalam ini ya. Contohnya allowance makan kerja lebih masa. Jadi apakah yang didefinisikan sebagai allowance makan kerja lebih masa? Itu diberitahu bahawa allowance makan yang diberikan kepada pekerja yang melakukan kerja lebih masa merupakan sebahagian daripada upah kerana allowance ini dibayar secara tunai. Jadi kalau dikategorikan sebagai upah, maka kiraan kerja lebih masa mestilah termasuk allowance makan yang diberikan kepada kaki tangan ni. Okey, berkaitan dengan tempoh upah ya. Jadi tempoh upah ini adalah diberitahu menetapkan tempoh upah mestilah tidak melebihi 1 bulan ya. Jika dalam mana-mana kontrak perkhidmatan tiada tempoh upah yang ditetapkan, maka tempoh upah hendaklah bagi maksud kontrak tersebut dianggap 1 bulan. Jadi majikan mestilah membayar gaji kaki tangan dalam tempoh bulan ke bulan ya. Ini bermakna tempoh upah boleh mengikut jam, hari, minggu dan maksimum adalah 1 bulan. Kiraan bulan adalah mengikut kalender Masihi, bukan mengikut kalender Hijrah ya. Jadi masa pembayaran upah, Seksyen 19 menetapkan upah mesti dibayar dalam tempoh 7 hari selepas berakhirnya tempoh upah. Misalnya jika tempoh upah seorang pekerja adalah mengikut bulan, maka upah bagi bulan Januari mestilah dibayar selewat-lewatnya 7 hari bulan Februari ya. Anda boleh membaca detailnya di sini ya, sama ada ia bersesuaian dengan bayaran pampasan yang dilaksanakan oleh pihak syarikat kepada anda ya. Kepada majikan-majikan juga boleh menyemak Akta Kerja ini supaya anda melaksanakan satu polisi dan prosedur yang benar-benar mengikut akta yang termaktub di bawah Akta Kerja 1955 ini. Anda boleh merujuk di sini ya, keadaan yang membenarkan bekerja melebihi waktu kerja normal. Ini majikan tidak boleh memaksa atau menghendaki pekerjanya bekerja lebih masa dan bekerja pada suatu hari rehat. Walau bagaimanapun dalam situasi tertentu tindakan ini dibenarkan ya. Seksyen 60A-2 menetapkan seorang pekerja bolehlah dikehendaki oleh majikan supaya melebihi had masa yang ditetapkan dalam subseksyen 1 di atas dan bekerja pada suatu hari rehat dalam hal kemalangan sebenar atau diancam dalam atau berkaitan dengan tempat kerjanya ya. Kerja pelaksanaannya adalah perlu kepada kehidupan masyarakat. Kerja segera dilakukan ke atas jentera atau loji. Ataupun yang terakhir adalah kerja yang harus dilakukan oleh pekerja-pekerja dalam mana-mana kegiatan perusahaan yang perlu kepada ekonomi Malaysia atau mana-mana perkhidmatan perlu sebagaimana yang ditakrif dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Jadi ini sebahagian preview
yang diberikan oleh pihak penulis ini melalui internet. Banyak lagi akta-akta yang termasuk di bawah Akta Kerja 1955 ini. Anda boleh mendapatkan buku ini, tulisan Hafizah Asyari. Jadi itu sahaja yang saya ingin kongsikan berkaitan dengan Akta Kerja 1955. Jadi pihak kaki tangan dan juga majikan boleh merujuk kepada akta ini dan menyelesaikan pertikaian sekiranya ada. Walaupun tidak ada pertikaian, jadi staf-staf boleh merujuk kepada akta ini. Jadi anda boleh faham apakah yang dilaksanakan oleh majikan anda, dan anda boleh tahu apakah yang menjadi hak anda sebagai seorang pekerja yang bekerja di sesebuah organisasi. Jadi itu saja yang saya ingin kongsikan hari ini. Jangan lupa subscribe ya, dan klik butang loceng supaya anda mendapat notifikasi daripada video-video baru yang saya akan lakukan pada masa hadapan. Itu saja yang saya ingin kongsikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.